Assalamualaikum semua. Okey, saya sekarang berada dekat Marriott Putrajaya untuk memandu uji model terbaru 2022, apalagi kalau bukan Myvi. Okey, Myvi facelift ni. Macam kita tahu, Myvi facelift ni dia gunakan kotak gear baru di CVT. Jadi, dalam perjalanan dari Putrajaya ke Johor Bahru sekejap lagi, kita akan uji sama ada dia jimat ke, power ke tidak. Okey. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk share, subscribe dan like video ni. Jom kita gerak. Okey, kita dah sampai Melaka sekarang. Jadi saya nak komen sikit lah pasal kotak gear di CVT yang baru digunakan pada Myvi. Okey, macam korang tahu, bila pakai CVT ni, dia punya kelebihan dia adalah lebih lancar, lebih seamless dia punya pertukaran gear tu kan. Lepas tu dan dia punya minyak tu lebih efisien. Cuma kalau korang biasa bawa CVT, bila kita tekan sikit dia punya pedal minyak tu, dia punya bunyi tu akan masuk ke dalam kabin tu agak ketara lah juga sebenarnya. Tapi apa yang kelebihan dia, dia punya speed tu is much better. Maksudnya terutama kalau korang tekan butang power yang ada dekat steering ni. Lepas tu bila tekan je, dia punya MID tu akan tukar jadi warna oranye dan dia punya RPM akan terus lekat dekat 3000 RPM. Maksudnya memang jauh lebih responsif lah dia punya. Korang akan rasa power tu sebenarnya. Okey, pujian harus diberikan kepada Pro2 kerana memasukkan sistem keselamatan ASA 3.0 ke dalam Myvi. Okey, maksudnya bila korang drive, sistem keselamatan aktif tu memang berfungsi dengan baik. Contohnya macam lane departure warning, lane keeping assist, tu contohnya ada berbunyi. Lepas tu ada blind spot monitor dan adaptive cruise control. Cuma ACC tu saya kena ambil sedikit masa untuk familiarize macam mana nak setting dia. Tapi basically memang dia sangat membantu, especially masa drive masa hujan ni lah. Okey, korang mesti nak tahu yang ciri-ciri lain kan? Okey, nanti saya kongsikan dengan lebih lanjut. Okey, sekarang kita dah sampai ke Johor Bahru. Perjalanan ni kita orang dah lalu highway, kita lalu kawasan bandar Batu Pahat kan. So dia punya kilometer tu dalam almost 400 km. Okey, dan sepanjang perjalanan ke sini kita orang hanya mengisi sekali minyak di Batu Pahat dan minyak tu dalam RM45 sahaja untuk penuh semula. Okey, dari segi bacaan penggunaan bahan api dia adalah dia punya average tu dalam 13.5. Okey. Dan walaupun angka itu mungkin ada cakap tak adalah jimat sangat. Okey, korang kena ingat jimat ataupun tidak jimat tu sebenarnya banyak bergantung kepada macam mana korang pandu. Macam saya uji juga power button, lepas tu saya pakai juga S mode untuk rasa kuasa dia. Dan bagi saya itu dengan angka tu bagi saya sangat okey. Kan. Dan dia punya kotak gear baru ni di CVT ni jauh lebih smooth compared to 480 yang digunakan oleh Myvi sebelum ni. Okey, senang cakap, Pro2 mengambil langkah yang bijak untuk menukar kotak gear 480 kepada di CVT ni sebab dia lebih jimat, better acceleration dan dia punya kuasa tu rasa lebih linear. Maksudnya macam korang syok je bawa dekat atas highway especially. Saya rasa itu sajalah untuk pengalaman pemanduan Myvi baru ni, dan insyaAllah akan buat review yang lebih lanjut later. Dan lepas ni kita tengok apa pula ciri-ciri baru yang ada pada Myvi Facelift 2021.
Okey, sekarang kita dah sampai dekat JB. Sekarang saya nak tunjuk apa perbezaan model facelift ni dengan model pre-facelift. Macam korang boleh tengok, perbezaan ketara sekali ialah pada bahagian hadapan. Kalau yang model lama tu, model dia punya design agak selamat, tapi model baru ni dia punya design lebih garang dan ada banyak garis-garis tajam. Macam kau tengok dekat sini lah. Dan lampu ini sebenarnya dah full LED dan dia nampak sedikit nipis sebab dia ada kemasan berwarna hitam pada bahagian atas. Dan pada grill ni dia ada kemasan krom, nampak lagi cantik. Dan pada bahagian bawah ni pun ada lips berwarna hitam dan perak. Dan satu lagi perkara yang paling ketara ataupun paling baru ialah tak ada lagi fog lamp, tapi ditukar dengan lampu DRL LED yang diposisikan secara menegak. Okey, kalau korang nak tahu, DRL LED ni first time dipasang kepada model Myvi. Okey, dekat bahagian tepi pula basically tak banyak berbeza. Apa yang beza ialah dia punya side mirror dah berwarna hitam dan dia punya skirting pun berwarna hitam. Kalau sebelum ni dia punya skirting berwarna sama dengan warna badan. Rim dengan tayar sama sebab produk kata rim yang lama tu dah okey, so dia tak tukar. Dekat bahagian belakang nampak macam sama kan? Memang pun, tapi ada sedikit saja perbezaan, iaitu dia punya bahagian bumper ni. Dia macam dia kena selarikan lah dengan rekaan untuk bumper belakang. So ada jugalah dia punya garis-garis tajam ni. Cuma saya nak komplain sikit, dia punya ni tak ada function. Dia just macam more tu pada estetik. Bagi saya mungkin make it more functional. Maybe boleh letak reflektor ataupun sebagainya. Dan selain pada tu, dia punya lampu ni masih sama, lampu besar ni sama, dia punya bash sama dan dia punya spoiler pun masih sama. Dalam kabin memang banyak perubahan. Contohnya ialah dia punya seat sekarang berwarna hitam dan warna merah. Sama ada korang suka atau tak suka, saya kurang suka sebab warna merah dia sangat terang. Warna merah tu pun diletakkan juga dekat dia punya corong pendingin hawa. Okey, kalau dulu warna silver, kalau panas tu memang boleh tahan dia punya silau. Sekarang ni dah kurang silau. Lepas tu dia punya skrin ni sedikit besar compared tu yang lama. Sekarang dah 6.9 inci. Dan dia ada interface sama macam Ativa. Okey, untuk steering pula pun sama, dia ambil daripada Ativa dan sebagai model yang paling tinggi dia ada banyak button dekat sini, especially untuk sistem keselamatan. Kalau dekat kiri ni lebih kepada audio dan sini adalah untuk dia punya sistem keselamatan lah. Untuk meter pula dia pakai Optitron meter dan bahagian tengah dia ada MID yang berwarna. Sebelum ni dia color warna silver je lah, warna kelabu. Dan semua setting tu boleh dibuat dekat button dekat sini. Memang senang. Okey, satu lagi, memandangkan dia dah pakai gearbox baru, dia punya gear lever pun dia dah ada sedikit perubahan. Kalau dulu dia ada nombor 3 dan 2, tapi sekarang ditukar kepada S dan B. S tu merujuk kepada sport dan B ialah braking yang boleh korang guna untuk macam kalau nak turun bukit lah, macam tu. Tetapi benda yang saya paling suka ialah Pro 2 mengekalkan touch and go card reader dekat bahagian bawah ni. Jadi korang tak payah belilah Smart Tag ke Max Tag ke yang harga pun bukannya murah. Dan satu lagi untuk AV ni, dia dah didatangkan dengan sistem keselamatan ASA 3.0. Macam korang boleh tengok ni kan. Dan ada dashcam built-in. Memang padu. Sekarang kita duduk pula dekat bahagian belakang. Macam korang boleh tengok, dia punya ruang ni memang luas lah kan. Ruang kepala, ruang kaki ni memang tak ada masalah. Walaupun untuk orang yang berketinggian macam Abang Japar ataupun Abang Pres. Rasanya itu cukup untuk bahagian belakang ni. Okey, itulah dia penerangan ringkas saya tentang Myvi Facelift 2021. Okey, kalau korang tahu,
Myvi facelift ni didatangkan dalam 5 varian pada harga bermula RM46,000 sehinggalah RM59,000 untuk varian AV. Bagi saya untuk segmen dia, ini adalah model hatchback ataupun compact yang paling berbaloi yang korang boleh dapat daripada pasaran sekarang. Abang rasa abang nak minta lah dengan bos sebiji ni. Bawa kat bandar pun memang best lah. Korang tunggu satu lagi video daripada Pak An ataupun Abang Jaafar yang akan terangkan dengan lebih detail pasal Myvi facelift ni. Okey. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Tapi sebelum tu jangan lupa share, like dan subscribe dan tekan lonceng macam kata Abang Bras. Bye bye.